Assalamualaikum, salam sejahtera Cikgu Nan. Kembali lagi. Dalam video pada kali ini kita akan mempelajari pelajaran matematik tambahan SPM pengatur caraan linear bahagian yang kedua. Dalam bahagian yang kedua, kita akan fokuskan perbincangan berkenaan dengan pemindahan maklumat daripada bentuk ayat ke dalam bentuk persamaan dan ketaksamaan linear. Dan sebaliknya, kita akan melihat bagaimana untuk kita memindahkan ayat-ayat matematik yang melibatkan persamaan dan ketaksamaan linear ke dalam bentuk ayat biasa. Kemahiran ini sangat penting untuk dikuasai oleh para pelajar kerana sebarang kegagalan para pelajar untuk memindahkan maklumat dalam bentuk ayat biasa ke dalam bentuk ayat matematik ataupun persamaan dan ketaksamaan linear ini akan menyebabkan pentafsiran ke atas soalan yang diberikan adalah salah sehingga menggagalkan pelajar untuk mendapatkan jawapan yang betul. Begitu juga sebaliknya, sekiranya para pelajar tidak dapat memindahkan maklumat daripada bentuk ayat matematik ataupun gambar rajah, graf yang diberikan ke dalam bentuk ayat biasa akan menggagalkan pelajar untuk memahami kehendak soalan yang sepenuhnya. Jadi dalam pelajaran ini seolah-olah kita belajar berkenaan dengan bahasa, iaitu proses transformasi ayat biasa ke dalam bentuk ayat matematik dan sebaliknya. Para pelajar perlu berikan perhatian kepada istilah-istilah yang digunakan dan apakah tanda yang sesuai digunakan untuk menggantikan ayat-ayat berkenaan. Antara istilah yang biasa dijumpai oleh para pelajar dalam ayat-ayat ataupun pernyataan yang melibatkan matematik adalah lebih besar dan lebih kecil. Jadi untuk lebih besar dan lebih kecil kita gunakan tertanda. Tertanda itu adalah untuk lebih besar membawa maksud apa yang berada di sebelah kiri dan di sebelah kanan mempunyai nilai yang berbeza. Selain daripada itu, tertanda sama dengan. Para pelajar telah biasa, tertanda sama dengan bermaksud di sebelah kiri dan kanan. Tanda sama dengan itu mempunyai nilai yang sama. Dalam ketaksamaan juga, para pelajar mesti berhati-hati dengan beberapa istilah yang akan menyebabkan ataupun menunjukkan perbezaan dari segi tanda. Contohnya, tanda tidak melebihi. Tanda tidak melebihi ini kita akan menggunakan tertanda lebih kecil dan sama dengan. Kemudian kalau sekiranya kita jumpa istilah tidak kurang daripada. Tidak kurang daripada bermaksud dia dapat mencapai nilai yang sempadan. Oleh sebab itu, tertanda yang kita gunakan adalah tertanda lebih besar atau sama dengan. Begitu juga sekiranya kita jumpa ayat yang menggunakan istilah sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya bermaksud dia mengambil nilai maksimum, nilai sempadan dan nilai yang lebih besar. Jadi kita menggunakan tertanda lebih besar atau sama dengan. Sekarang kita perhatikan contoh yang lain ataupun keadaan yang lain. Katakan ayat yang diberikan menyebut suatu nilai adalah berapa kali nilai yang satu lagi. Kali membawa maksud operasi pendaraban. Jadi sekiranya kita ada Y adalah sekurang-kurangnya 3 kali X. Ada dua perkara yang kita perlu berikan perhatian di situ. Yang pertama adalah sekurang-kurangnya. Jadi kalau sekurang-kurangnya bermaksud nilainya mesti lebih besar. Jadi Y bernilai sekurang-kurangnya 3 kali X, kita boleh tulis sebagai Y lebih besar atau sama dengan 3X. Selain daripada itu, katakan kita ada ayat yang mengatakan Y tidak melebihi 4 kali X. Y tidak melebihi 4 kali X bermaksud kita perlu lakukan operasi terhadap X, iaitu operasi pendaraban 4X. Dan tertanda ketaksamaan yang perlu kita gunakan adalah lebih kecil atau sama dengan.
Katakan dalam ayat matematik itu disebut ataupun dalam pernyataan disebut sebagai hasil tambah ataupun jumlah. Hasil tambah ataupun jumlah ini melibatkan operasi tambah. Katakan ayat itu menyebut hasil tambah bagi nilai pemboleh ubah X dan Y. So hasil tambah bagi pemboleh ubah nilai X dan Y bermaksud X tambah Y. Sekiranya dalam ayat itu dinyatakan perbezaan, beza di antara ataupun suatu nilai melebihi nilai yang satu lagi, ini melibatkan operasi tolak. Contohnya, katakan kita ada suatu pernyataan hasil tambah bagi nilai X dan Y adalah kurang ataupun tidak melebihi K. Maka kita boleh tulis X tambah Y kurang atau sama dengan K. Sekiranya ayat itu menyatakan X melebihi Y sebanyak 10. X melebihi Y sebanyak 10, itu bermaksud X lebih besar daripada Y. Jadi, X lebih besar daripada Y, kita lakukan operasi X tolak Y lebih besar, kita gunakan tanda lebih besar. So, X tolak Y lebih besar daripada 10. Tetapi sekiranya ayat itu menyatakan perbezaan ataupun X melebihi Y sekurang-kurangnya 10, maka tanda yang perlu kita gunakan adalah X tolak Y tadi lebih besar atau sama dengan 10. Satu lagi, sekiranya kita diberi pernyataan hasil tambah di antara X dan Y mempunyai nilai maksimum. Bila dikatakan mempunyai nilai maksimum, bermaksud nilai-nilai yang lain mestilah lebih kecil daripada nilai yang berkenaan. Cikgu berikan satu contoh ayat. Katakan, dia menyatakan bahawa hasil tambah X dan Y mempunyai nilai maksimum 80. Maka X tambah Y mestilah lebih kecil atau sama dengan 80. Jika kita diberikan suatu rantau berlorek yang dibatasi oleh beberapa garis persamaan dan kita dikendaki menentukan nilai maksimum. Nilai maksimum bermaksud nilai yang paling tinggi. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah melihat nilai-nilai yang melibatkan X dan Y yang hanya berada dalam ruang yang dilorekkan dan mempunyai nilai yang paling besar, dan seterusnya kita boleh merujuk kepada nilainya yang terdapat pada paksi X dan juga paksi Y. Kadang-kadang kita juga mendapat soalan yang menghendaki kita mendapatkan nilai maksimum bagi suatu sebutan ataupun satu ungkapan, katakan nilai maksimum bagi AX tambah BY. Jadi kita lihat dalam rantau yang berlorek sahaja dan menentukan apakah nilai apabila titik berada pada kedudukan yang paling tinggi dalam rantau yang kita lorekkan itu. Sekarang para pelajar perhatikan pada soalan yang cikgu sediakan di situ. Seorang guru dikendaki menyediakan X soalan pendek dan Y soalan panjang untuk satu ujian. Penyediaan soalan berkenaan adalah berdasarkan kepada kekangan ataupun syarat-syarat. Yang pertama, jumlah bilangan soalan tidak melebihi 40. Nisbah soalan pendek kepada soalan panjang adalah sekurang-kurangnya 3:1 dan bilangan soalan pendek mestilah melebihi bilangan soalan panjang dengan lebih daripada 5. Jadi dalam soalan ini, perkara yang pertama yang kita perlu lihat adalah perwakilan pemboleh ubah yang digunakan. X merupakan pemboleh ubah yang mewakili nilai bagi soalan pendek dan Y untuk soalan panjang. Jadi ayat matematik yang kita perlu buat mestilah berdasarkan kepada nilai ataupun pemboleh ubah ini. Jadi untuk yang pertama, jumlah bilangan soalan tidak melebihi 40. Bermaksud X tambah Y. Jumlah bermakna X tambah Y soalan panjang tambahkan dengan soalan yang pendek. Kemudian dia menggunakan istilah tidak melebihi. Tidak melebihi kita perlu gunakan tanda lebih kurang atau sama dengan.
Jadi, penyataan yang perlu kita sediakan dalam bentuk matematik adalah X tambah Y kurang atau sama dengan 40. Untuk yang kedua, nisbah soalan pendek kepada soalan panjang sekurang-kurangnya 3 nisbah 1. Nisbah dalam matematik bermaksud hasil bahagi. Jadi bila dikatakan nisbah soalan pendek kepada soalan panjang, maknanya X per Y. Jadi kita sediakan ayat X per Y adalah lebih besar atau sama dengan 3/1. Jadi kita dah ada satu ketaksamaan, kita perlu mudahkan ketaksamaan itu kerana kita mesti jadikan Y sebagai tajuk dan kita selesaikan, kita akan dapat Y lebih kecil atau sama dengan 1/3X. Bilangan soalan pendek mesti melebihi bilangan soalan panjang lebih daripada 5. Melebihi menunjukkan beza. Jadi kita perlu gunakan operasi tolak. Bilangan soalan pendek adalah X. Melebihi kita kena tolak. Soalan panjang adalah Y. Lebih daripada kita perlu menggunakan tanda lebih besar. Jadi ayat matematiknya ataupun ketaksamaannya adalah X tolak Y lebih besar daripada 5. Cikgu tunjukkan satu lagi contoh soalan yang melibatkan graf yang diberikan kepada kita dengan rantau yang berlorek dan kita dikehendaki menyediakan syarat-syarat untuk membentuk kawasan yang berlorek berkenaan. Sebuah kilang menghasilkan X baju dan Y seluar dalam masa 1 jam. Rajah menunjukkan rantau R yang memenuhi 3 syarat untuk menghasilkan seluar dan baju itu dalam 1 jam. Nyatakan dalam perkataan ketiga-tiga syarat yang berkenaan. Jadi dalam soalan ini kita dikehendaki memindahkan ataupun transform daripada bentuk ayat matematik ke dalam bentuk ayat yang biasa. Jadi perkara pertama kita perlu kenal pasti apakah dia persamaan bagi garis lurus yang merupakan sempadan yang terdapat dalam lukisan graf yang berkenaan. Kalau kita perhatikan di situ, kita ada 3 garis. Suatu garis lurus telah diberikan persamaannya iaitu Y sama dengan X. Sementara garis lurus yang kedua yang mengufuk itu, perhatikan kedudukan mengufuk pada nilai Y yang sama dengan 70. So garis itu adalah garis Y sama dengan 70. Sementara satu lagi garis memotong Y pada 100 dan memotong X juga pada 100. Ini adalah merupakan garis X tambah Y sama dengan 100. Jadi, secara ringkas, sempadan-sempadannya melibatkan Y sama dengan X, Y sama dengan 70 dan X tambah Y sama dengan 100. Untuk kita pindahkan dia kepada perkataan, kita kena lihat kepada rantau yang berlorek. So, untuk yang pertama, perhatikan garis Y sama dengan X, kedudukan rantau adalah di sebelah atas, maka kita boleh bentuk ayat Y mestilah lebih besar atau sama, dia adalah lebih besar ya, Y adalah lebih besar atau sama dengan X. Perhatikan kita gunakan lebih besar atau sama, ataupun dalam erti kata yang lain kita boleh katakan nilai Y mestilah sekurang-kurangnya sama dengan X ataupun Y tidak melebihi X. Kita boleh gunakan mana-mana ayat. Untuk garis yang kedua, Y sama dengan 70. So, perhatikan di situ Y adalah mewakili seluar. Jadi kita boleh buat nilai maksimum seluar yang boleh dihasilkan oleh kilang itu dalam masa 1 jam adalah 70. So, itu akan memberikan kita gambaran syarat yang diberikan itu. Kemudian untuk garis yang ketiga, perhatikan dia rantau berlorek berada di sebelah atas. Oleh yang demikian, kita boleh membentuk ayat ataupun pernyataan bahawa jumlah seluar dan baju yang dihasilkan oleh kilang itu dalam masa 1 jam sekurang-kurangnya 100. Jadi itu serba sedikit berkenaan dengan cara bagaimana untuk kita pindahkan
daripada ayat biasa ke dalam bentuk ayat matematik yang melibatkan ketaksamaan dan sebaliknya. Semoga panduan ini dapat dimanfaatkan oleh para pelajar. Cukup dulu untuk kali ini. Hingga kita berjumpa lagi dalam video bahagian yang ketiga. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Nan kembali lagi dan dapatkan notifikasi untuk video-video yang terbaru. Jangan takut, jalan terus. Wassalamualaikum. Salam.